Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafakkan, kita tujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita umat akhir zaman yang tidak terlalai, yang tidak terleka, yang tidak tersesat. Kerana pada hari ini manusia lebih kagum kepada manusia melebihi kagum kepada Allah. Manusia lebih banyak melakukan sesuatu untuk mendapat pujian dan penghargaan manusia berbanding pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramai para wanita hari ini lupa kepada siapakah sebenarnya yang dia harus tunjukkan. Hari ini ramai anak-anak muda kita lupa bahawasanya tujuan mereka adalah untuk jadi hamba Allah, untuk jaga dirinya daripada api neraka Allah dan sebagainya. Hari ini ramai ibu bapa yang lupa dalam membentuk bersungguh-sungguh, dalam mendidik bersungguh-sungguh anak-anak supaya mereka menyambung perjuangan Rasulullah dan sebagainya. Kerana umat akhir zaman akan menempuh zaman-zaman ataupun cabaran, ujian, fitnah-fitnah yang semakin besar, semakin hebat. Dan sehinggalah bertemu dengan sebesar-besar fitnah, iaitu fitnah Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Allahu Akbar. Mudah-mudahan segala puji-pujian kita hanya nampak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat apa-apa yang mengagumkan pada pandangan mata kita ataupun pada telinga pendengaran kita, maka kita terus menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, apabila kita melihat hebatnya seseorang itu pada ilmunya, maka kita pujilah Allah yang alim, yang memiliki ilmu pengetahuan, yang meminjamkan dia ilmu. Apabila kita melihat ada orang yang begitu kaya lalu kita kagum, maka pujilah Allah yang ghani, yang mughni, yang maha memberikan dia kekayaan. Kaya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan si kaya tersebut tidak boleh leka dan alpa, kerana hakikatnya dia adalah manusia yang tidak ada beza dengan si miskin, datang ke dunia dalam keadaan tidak ada apa-apa kecuali dengan rahmat Allah. Allah telah meminjamkan dia kekayaan. Lalu jika dia kaya yang sedar, subhanallah, dia alirkan kembali kekayaannya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya kaya itu bukan satu istidraj, tetapi satu jalan jambatan untuk dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat ada orang yang bijak, lalu kita perlu kagum kepada pencipta orang yang bijak itu, kerana kebijaksanaan itu datangnya daripada Allah ya Hakim, yang maha bijaksana. Apabila seseorang itu diberikan kurniaan anak yang ramai, ingatlah rezeki itu datang daripada Allah. Berserta anak yang ramai itu Allah turunkan kekuatan. Allah ya Qawi berikan mereka kuat nak membesarkan anak yang ramai. Lalu Allah berikan juga mereka itu kesabaran. Allah ya Sabur. Maka janganlah kita memperlekehkan orang yang ada anak sedikit, tetapi dah susah nak uruskan anak, lalu dibandingkan kita ni ada anak yang ramai tapi boleh diuruskan sekian-sekian. Hakikatnya yang membantu kita dalam menguruskan segala-galanya adalah Allah ya Barik, yang maha mengatur dan yang maha menguruskan. Hakikat diri kita terkandung di dalam satu zikir, yang mana zikir itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril melintasi daripada satu langit ke satu langit, lalu di langit yang bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya, Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah orang yang bersama denganmu? Siapakah orang yang bersama denganmu itu? Lalu malaikat Jibril menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah Khatimun Nabiyyin. Subhanallah. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya syurga ini tanahnya subur, tanamannya subur, maka perintahkanlah kepada umatmu untuk menanam tanaman di syurga. Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim mengajarkan, ajarkanlah umatmu mengucapkan kalimah la haula wala quwwata illa billah, kerana ia adalah tanaman di syurga. Barang siapa yang menyebutkannya bererti dia sedang menanam tanaman syurga. Mudah-mudahan daripada kalimah itulah kita tidak menjadi orang yang sombong, takabur, ujub, bangga diri, sum'ah, suka dipuji, riak, memperlakukan sesuatu untuk diperlihatkan kepada manusia, kerana itu adalah penyakit kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang menempuh perjalanan nak baiki diri, nak ubah diri, orang-orang yang diuji dalam perjalanan menuntut ilmu, para guru, para dermawan, para pendakwah, para pejuang agama Allah akan diuji dengan penyakit hati yang sangat dahsyat. Ujub, kagum dengan diri sendiri, riak, takabur. Hari ini kita tak pelik tengok orang yang banyak ilmu, tetapi ramainya di kalangan orang yang banyak ilmu tapi ada sifat takabur, sombong, lalu memperlekehkan orang yang jahil. Cuba lihat saja di media sosial, kadang-kadang itu orang yang alim, yang ada ilmu, hilang adab dan akhlak, lalu memperlekehkan orang yang jahil dengan perkataan, dengan sindiran, dengan sinis dan sebagainya. Allahu Akbar. Pada hari ini kita lihat bagaimana orang yang diberi kelebihan menderma, suka bersedekah dan sebagainya, akhirnya mereka meremehkan orang yang lemah dalam bersedekah. Mereka berbangga-bangga dengan jumlah sedekah tersebut. Syaitan dan iblis, ia bukannya membisik ataupun menghalang orang baik untuk buat kebaikan, bahkan dia membiarkan saja, tetapi kerja mereka adalah menghanguskan pahala apabila orang baik melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Maka kalimah tersebut la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan segalanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pasak, perlu kita jadikan sebagai satu zikir harian kita. Mudah-mudahan kita betul-betul memahami dan memfanakan diri kita. Apabila kita buat sesuatu, kita sedar bahawasanya apabila kita boleh capai sesuatu, apabila kita usahakan sesuatu lalu kita dapat hasilnya, apabila kita fikirkan sesuatu maka idea itu bernas lalu orang puji, apabila kita memberikan sesuatu lalu orang memuji kita, kita akan dijaga dengan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat daripada segala ujian-ujian hati tersebut. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita sandarkan kepada Allah, sebab manusia hakikatnya tidak ada apa-apa. Maka janganlah pula kita salah menilai, kita salah meletakkan erti bahagia. Bahagia bila kita jadi macam tu, bahagia bila kita ada itu, bahagia bila kita ada ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah sebut di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya saja dengan kamu ingat Allah, maka jiwa kamu akan tenang. Orang yang tenang itulah orang yang paling bahagia. Bukan orang yang tenang dia tidak diuji, tidak, tetapi kerana dia tenang, lalu dia akan mudah menghadapi ujian Allah. Dia tak mudah mengeluh, dia tak mudah marah-marah. Jiwa yang tenang
itu datangnya daripada ingat Allah, zikrullah, maka apapun ujian yang dia datang dari pelbagai apapun, kerana dia istiqamah dengan zikir, dia istiqamah dengan majlis ilmu, dia istiqamah dengan Al-Quran, maka Allah berikan dia jiwa yang tenang. Itulah erti bahagia yang sebenar. Subhanallah. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita berselawat sikit ya, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramai-ramai ya. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana untuk ucapkan salam kepadamu, tetapi ajarkan kami bagaimana untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah." Apabila turunnya perintah memberi salam dan berselawat kepada Nabi, yang selalu kita dengar dalam khutbah Jumaat seperti tengah hari tadi, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salam dan selawat ke atas Nabi. Berikanlah selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masya-Allah sahabat bertanya, "Kami tahu bagaimana nak ucap salam kepadamu." Senang sebab sahabat Nabi berada di hadapan Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tetapi bagaimana untuk kami ucapkan selawat kepadamu? Lalu Nabi mengajarkan selawat yang kita baca tadi, yang namanya selawat Ibrahimiyah, dan Nabi sebut itulah selawat yang paling sempurna. Allahu akbar. Hari ini kita dah terpisah jauh dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati kita, sanubari rohani kita, kita sangat rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita pada malam ini di rumah Allah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh para malaikat, dan Nabi Muhammad juga tahu bahawasanya ada di kalangan umatnya sedang berkumpul demi memuji Allah, demi mengucapkan syukur, demi mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna lillah malaikatan." Di sisi Allah ada malaikat, yuballighunani an ummati salam, yang akan menyampaikan daripada mereka salam daripada umatku. Allahu akbar. Mudah-mudahan selawat yang kita bacakan tadi itu ada malaikat menaikkan nama kita semuanya. Ya Rasulullah, umatmu yang bernama sekian 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 menyampaikan salam dan selawat kepadamu ya Rasulullah. Mudah-mudahan walaupun kita tidak dikenali di bumi, kita datang orang tak perasan, kita tak datang lagi orang tak perasan, namun siapa yang sangat mencintai selawat dan salam ke atas Nabi, dia disebut-sebut oleh penduduk langit, dia dikenali oleh penduduk langit. Mudah-mudahan Rasulullah di mahsyar kelak mencari-cari kita, di manakah umatku yang bernama sekian-sekian, kerana dia sering mengirimkan salam dan selawat kepadaku. Allahu akbar. Nabi bersabda lagi, umatku walau di mana pun mereka berada, salam dan selawat daripada mereka tetap akan sampai kepadaku. Allahu akbar.
Para muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, didiklah diri kita dan anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana generasi yang mencintai Rasulullah adalah generasi yang tidak akan terputus daripada pertolongan Allah dan juga syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang dah terputus lama dengan Nabi Muhammad, namun pertolongan Nabi tak pernah terputus dengan kita. Ini kelebihan orang yang suka berselawat kepada Nabi. Pertolongan daripada Rasulullah sentiasa ada untuk kita saat kita hidup, saat kita menghadapi sakaratul maut, saat kita berada di alam barzah, sehinggalah saat kita berada di mahsyar. Sebab ramai juga yang salah faham, dia ingat syafaat Nabi itu hanyalah bermanfaat ketika di mahsyar sahaja. Sedangkan Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyara salawat. Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. 10 kali kita berselawat, Allah balas dengan 100 kali. Allahu Akbar. Kita ini manusia yang sangat banyak dosa, sangat sedikit ibadahnya, tetapi asbab selawat kita layak mendapat selawat daripada Allah. Kalau ikutkan diri kita, kita memang tidak layak langsung untuk terima suatu selawat daripada Allah. Namun kerana cintanya Allah kepada Nabi kita, Allah memberikan kelebihan berganda-ganda khusus kepada umat Nabi Muhammad sahaja. Antaranya dengan satu ucapan yang ringan pada lidah, Allah membalas dengan 10 kali. Rahmat Allah, itulah maksudnya apabila Allah berselawat kepada kita. Allah membukakan jalan-jalan kemudahan, Allah berikan pertolongan di setiap kesukaran, Allah berikan kesihatan ataupun kesabaran apabila diuji dengan sakit dan sebagainya. Insya-Allah, subhanallah, begitulah sayang dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Walaupun dah terputus terpisah lama kita dengan Nabi, tapi pertolongan Nabi tidak pernah putus. Itulah caranya kita berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya setiap kali kita berselawat pada Nabi, itulah komunikasi kita dengan Rasulullah. Itulah bukti kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan, itu mukadimah ya, terima kasih kepada pihak Masjid Al-Bukhari di atas jemputan yang istimewa ini. Dan saya sendiri sangat terkejut sebenarnya dengan kehadiran yang saya sendiri luar jangka. Subhanallah, ini di antara kuliah maghrib saya yang teramai kehadirannya, yang terbesar jumlahnya. Masya Allah. Sebab itu selawat pun boleh lupa tadi itu kan. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid yang bertungku lumus, para imam, para pengerusi, dan mudah-mudahan hamba Allah yang kita kenal sebagai yang mewakafkan masjid ini, Tan Sri Syed Bukhari, subhanallah, Allah kurniakan rizki yang barakah. Memang rizkinya dah murah, dah banyak. Mudah-mudahan barakah, yang mana rizki itu kekal memberikan dia kebaikan demi kebaikan, ziyadatul khair, pertambahan kebaikan di dunia dan di akhirat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan masjid, mendirikan sama ada musalla atau surau atau apa-apa saja, maka Allah akan mendirikan baginya istana di syurga. Allahu Akbar. Namun bagi kita yang tidak mampu nak membina sebuah, dan kalaulah kita hanya mampu untuk satu bata daripada pembinaan masjid, maka janganlah kita sia-siakan peluang tersebut. Mudah-mudahan Allah tahu apa kadar kemampuan kita. Dengan itu kita tetap juga ada istana yang sedang Allah binakan untuk kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di hadapan saya ini ada di kalangan para alim ulama, ada di kalangan orang-orang soleh, di kalangan para ustaz, ustazah. Sudah tentu saya sebenarnya tidak layak untuk berada di hadapan ini. Saya hadir pada malam ini hanyalah kerana tuntutan amanah
jemputan yang diberikan. Maka saya datang bukan sebagai guru ibu-ibu sekalian, melainkan sebagai pelajar yang sama-sama ingin belajar. Kerana itu kita akan membacakan beberapa hadis pada malam ini untuk kita sama-sama hayati, bukan hanya sebagai halwa telinga saja, tapi jadikanlah ia sebagai satu pegangan dan perubahan setelah balik nanti. Sebab ujian bagi orang yang menuntut ilmu adalah berbangga dengan ilmunya dan berbangga dengan ramai gurunya. Dan ujian kepada para guru ialah kerana ramai pengikut dan anak muridnya dan banyak ilmunya, maka kita dua-dua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kayu ukur seseorang itu selamat atau tidak daripada fitnah ilmu itu ialah apabila mereka mampu beramal dengan ilmu yang disampaikan ataupun ilmu yang diterima. Sebab itu jangan kita datang kepada mana majlis ilmu dengan niat sekadar nak dengar-dengar sahaja, tanpa ada niat untuk beramal. Maka berdoa nekat, ya Allah berikanlah aku taufik setelah engkau beri aku hidayah. Sedang penyampaian ilmu ini berlangsungnya proses hidayah, iaitu petunjuk daripada Allah. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Kita sedang mendapat cahaya daripada Allah. Tetapi yang ramai tidak ada setelah pulang ialah taufik daripada Allah, iaitu kemampuan untuk mengikuti hidayah petunjuk tersebut, kemampuan untuk beramal dengan ilmu tersebut. Allahu Akbar. Tadi pengerusi majlis sebut kepada kita semua tidak ada tajuk, betul atau tidak? Bebas. Betul ni? Masya Allah. Tapi saya ada terima tajuk sebenarnya. Mungkin ada pihak lah yang bagi tahu tajuk yang saya terima bunyi dia memang sedap. Aduhai si dara, aduhai si teruna. Saya tak pernah seumur hidup dapat tajuk ni lah. Aduhai si dara, aduhai si teruna. Allahu Akbar. Hebat sekali, masjid yang hebat bagi tajuk. InsyaAllah saya dah faham dah maksud tu. Cabaran nak didik anak muda hari ini, fitnah akhir zaman dan sebagainya. Tapi insyaAllah kerana dia dibagi tahu bebas, saya lega sikit. Jadi insyaAllah kita akan sentuh juga tajuk tu secara tidak langsung. Sebelum tu kita tanya khabar dulu insyaAllah. Apa khabar semua? Nampak macam 40,000 orang, suara macam 4 orang. Subhanallah. Saya tanya sekali lagi, apa khabar semua? Alhamdulillah. Orang perempuan, kita buat sikit. Bila saya tanya apa khabar, boleh tak jawab macam cara saya? Boleh? Orang lelaki memang dia tak suka. Dia tengok je nanti, kalau tak percaya tengok. Bila saya tanya apa khabar, jawab Alhamdulillah. Ikut-ikut. Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Sebenarnya nak buat love. Kalau buat gini, ramai orang kurang muda tak reti buat, orang tua. Dia tak jadi love dia. Dia jadi gini, dia jadi gini, jadi gini. Bila buat besar, tak nampak. Jadi tak jadi nombor 2. Jadi perasan tak orang lelaki dia tengok je dia tak buat kan? Memang macam tu orang lelaki ni. Bukan dia boring, tapi cantulah rupa dia. Orang perempuan memang sukalah main-main ni. Itu kelebihan yang Allah ciptakan kepada wanita. Kita ada kelebihan masing-masing. Jangan nak paksa orang lelaki buat. Sebab apa? Perempuan ini diciptakan oleh Allah naluri emosi. Kekanakan itu kekal walaupun dah tak ada gigi pun. Perangai budak-budak tu memang ada. Walaupun dah jadi nenek, dah jadi tok nyang. Bila cucu tu balik, dia jadi macam budak-budak. Dia buat memek muka, dia boleh lompat, suara dia pun dah berubah. Macam-macam lah. Dia boleh jadi sama level dengan cucu tu.
Tapi kalau atuk tengok cucu balik, dah balik dah cucu atuk. Macam tu je lah dia kan. Tapi kerana naluri itulah wanita boleh menjadi penghibur dalam sebuah rumah tangga, dalam usia apapun. Sebab itu di antara nikmat yang Allah kurniakan bagi lelaki yang saleh, apabila melihat isterinya, maka hatinya rasa tenang, hatinya rasa gembira, rasa bahagia. Agak-agak kita kalau suami tengok muka kita, sejuk hati ke panas hati? Depend lah, berubah-ubah. Ibu-ibu muslimat sekalian, kalau tengok muka suami, sejuk ke panas? Tengok muslimat, kita tanya orang lelaki, tengok muka orang rumah, sejuk ke panas tuan-tuan? Tengok sejuk. Ramai suami yang takut isteri dekat sini. Dia jawab sejuk. Macam lain macam dia sejuk tu kan. Tapi ramainya suam-suam saja ustazah, tak sejuk, tak panas, tengah-tengah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang diberi nikmat melihat pasangan, muka pasangan, wajah pasangan sejuk, rasa hati, seronok, tak puas tengok, tak nak kali-kali ke tempat lain. Ke menyampah dah tengok. Subhanallah, ada orang dah nikah 40 tahun. Bila dia tengok orang sebelah dia, dia cakap, kenapalah dia ni jadi suami aku? Dah 40 tahun nikah dia masih merungut, masih tidak faham. Melalui suami itulah dia dapat pahala sabar, sabar, sabar. Allahu Akbar. Melalui isteri yang suka menjawab itulah dia dapat pahala sabar, sabar dan memaafkan. Allahu Akbar. Jadi saya nak tanya khabar lagi sekali. Jawab dengan semangat, duduk tegak. Nampak muda 10 tahun. Okey, jawab dengan semangat. Itulah 3 sumber bahagia kita. Bila dalam hati kita ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ada apa-apa, ada 3 ni je, kita tetap bahagia. Tapi kalau kita ada semuanya tapi tidak ada 3 ini, maka kita sangat menderita. Okey, subhanallah. Wahai para muslimin, wahai para muslimat sekalian, wahai para muslimat salehah, perhiasan terindah dunia, wahai para wanita salehah, bakal bidadari di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Boleh tak bila sebut bahagia, buat muka bahagia? Ada yang masa sebut bahagia, muka ketat, bahagia. Jadi, saya tahu makcik ada masalah. Mungkin baru bergaduh dengan suami, saya tak tahulah kan. Tapi bila dalam majlis ilmu, tolong jangan bawa. Nikmatilah kemanisan majlis ilmu. Nikmatilah kita berada di taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab masalah bukan masalah sebenarnya apabila kita dapat pertolongan daripada Allah. Masalah yang kecil jadi besar orang yang hidup tak ada pertolongan Allah. Masalah yang besar jadi kecil bagi orang yang hidup dapat pertolongan Allah. Maka insya-Allah kita akan bicarakan tentang apakah amalan yang mendatangkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak tanya kali terakhir, tolong jawab dengan suara yang lebih kuat. Jangan duduk fikir-fikir lepas ni apa, lepas ni apa. Tengok je saya. Ni dah confuse, awal-awal lagi dah macam ni dah. Keluarkan suara masa cakap bahagia, senyum. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Para wanita salehah, perhiasan terindah, bakal bidadari syurga. Wanita yang banyak sabar dengan suami dan anak-anak. Wanita yang banyak redha di atas segala ujian Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Masya Allah. Rasa nak tepuk ke? Jangan tepuk, kita takbir. Takbir.
kita membesarkan Allah, keluarga kita membesarkan Allah, bila kita besarkan Allah, maka insya-Allah masalah akan mengecil, ujian akan mengecil, insya-Allah. Saya ingin bacakan hadis yang pertama, iaitu berkaitan dengan siapakah orang yang mendapat pertolongan daripada Allah. Golongan yang pertama iaitu mereka yang sentiasa menempuh jalan-jalan menuju ke majlis ilmu. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih daripada Abu Darda radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melalui suatu jalan menuntut ilmu, berarti dia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalan ke syurga. Kita biasa dengarkan hadis Nabi ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan-jalan ke syurga. Saya mengucapkan tahniah ataupun pujian kepada kaum lelaki, kepada para suami, para ayah yang hadir pada malam ini, dan dia bawa bersama ahli keluarga, isteri dan anak-anak. Tuan-tuan bawa kereta, dalam kereta ada isteri, ada anak. Sebuah keluarga yang sedang menempuh perjalanan menuju majlis ilmu, sebuah keluarga yang akan Allah mudahkan jalan ke syurga. Suami yang seumpama ini, dialah suami yang sedang memimpin ahli keluarganya masuk syurga sekeluarga. Allahu Akbar. Dulu masa saya bekerja sebagai perunding cara rumah tangga, dulu saya kerja di JAKIM, kemudian Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. 9 tahun saya servis sebagai kaki tangan awam, bertugas di bahagian undang-undang keluarga, kemudian jadi sebagai perunding cara rumah tangga. Banyak keadaan yang saya tak mampu nak bagi cadangan, tak mampu nak fikir solusi apabila berlaku kerumitan dalam bab masalah rumah tangga. Suami begini, isteri begini, tapi kita kenangkan anak-anak yang ramai, kita tak mahu mereka berpisah. Suami mengadu perihal masalah kewangan lah, masalah akhlak yang teruk isterinya lah, masalah dia sendiri tak semayang dan sebagainya, macam-macam lah. Tapi kita fikir sebagaimana syaitan dan iblis menjadi satu kemenangan yang besar apabila sebuah rumah tangga berjaya diruntuhkan. Macam orang yang bekerja kan, dia ada anugerah pekerja cemerlang, tapi syaitan dan iblis pun dia ada anugerah syaitan cemerlang. Lebih kurang macam tu lah. Kan ada riwayat yang panjang yang menceritakan apabila iblis nak memberikan anugerah kepada syaitan, lalu setiap syaitan datang menyatakan apa yang telah mereka lakukan. Ada yang kata, aku telah berjaya membisik ataupun menggoda manusia sekian sehingga mereka itu mencuri, sehingga mereka itu berzina, sehingga mereka itu menipu, sehingga mereka sekian-sekian. Namun apabila datang syaitan yang mengatakan aku telah berjaya meruntuhkan sebuah keluarga, maka syaitan itulah diberi anugerah mahkota yang paling utama. Kerana apabila sebuah keluarga berjaya diruntuhkan, maka akan memberi kesan kepada anak-anak, dan anak-anak yang trauma dalam sebuah rumah tangga yang hancur, dia akan beri kesan kepada zuriat. Begitulah seterusnya, dia akan merosakkan generasi demi generasi. Allahu Akbar. Dan hari ini kita lihat penceraian itu perkara biasa. Kalau dulu ada orang kampung bercerai, bising satu kampung, kita rasa pelik, kita rasa tak wajar. Hari ini nikah 3 bulan cerai. Di kalangan artis dia jadi biasa, tak pelik. Dah lama dulu kita tak biasa. Hari ini anak muda baru nikah 3 bulan, 5 bulan, 10 bulan. Saya dulu handle masalah macam ni. Baru nikah 3 bulan datang nak bercerai, baru nikah 5 bulan datang nak bercerai. Dalam kamus hidup anak muda hari ini, kalau ada masalah lebih baik cerai awal-awal. Kamus hidup orang lama,
tidak pernah ada perkataan cerai. Ada masalah, atasi. Ada masalah, uruskan. Ada masalah, hadapi. Tapi anak muda hari ini jadikan perceraian solusi pertama. Bila saya tanya, tuan puan kenapa fikir nak bercerai? Ustazah, daripada kami terlambat lebih baik kami cerai. Saya tanya apa maksud terlambat? Kalau dah ada anak dah terlambat nak bercerai. Allahu Akbar. Tapi yang saya ingin sampaikan ialah antara cadangan yang saya beri, saya kata encik, saya tak tahu macam mana saya nak bantu encik. Tetapi encik tolong buat satu perkara ni. Apa dia ustazah? Lepas tu kalau encik nak bercerai, encik bercerailah. Saya tak boleh nak halang dah. Saya tak boleh nak pujuk dah encik dengan isteri supaya tak bercerai. Yang pertama, encik sendiri tolong jaga solat. Yang pertama, encik tolong jaga solat dan kalau boleh pergilah ke rumah Allah, ke masjid. Ustazah, saya ni solat pun tak penuh, nak pergi masjid pula. Ustazah, saya nak pergi masjid malu sebab saya tak pernah pun pergi masjid dekat rumah. Saya kata kalau malu, pergi masjid dekat taman orang lain yang orang tak kenal encik. Kenapa ustazah? Saya tak tahu bagaimana Allah akan membantu encik dan keluarga. Tapi percayalah, lalu saya akan bacakan hadis Nabi. Yang Nabi bersabda, setiap langkah menuju ke rumah Allah dikira sebagai sedekah, digugurkan dosa, akan dinaikkan darjat di sisi Allah. Setiap langkah menuju ke rumah Allah. Maka mudah-mudahan dengan itu, mungkin asbab ujian demi ujian berlaku dalam hidup encik kerana banyaknya kelalaian daripada dosa-dosa kita. Lalu bila encik melangkah saja, Allah gugurkan dosa, Allah naikkan darjat. Kemudian insya-Allah Allah akan berikan rezeki ataupun jalan keluar dari setiap kesulitan. Kemudian biasanya akan dicadangkan, boleh tak encik bawa ahli keluarga seminggu sekali ke sebulan sekali, paling kurang 2 minggu sekali, bawa pergi dengar majlis ilmu. Mana-manalah pergi encik. Ustazah, tak boleh ke kalau tengok ke telefon je? Saya tengok online, tak boleh ke ceramah banyak online? Takkan pernah sama ceramah yang kita tengok melalui telefon dengan kita hadir sendiri. Sebab itu bila disebut dalam hadis Nabi tadi dan juga dalam hadis-hadis yang lain, antaranya Nabi sebut, iza marartum bi riyadil jannah fartau. Apabila kamu nampak taman syurga Allah, maka singgahlah. Sahabat bertanya, fama riyadil jannah, di manakah itu taman syurga ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, hilaku zikri, iaitu halaqah-halaqah zikir, majlis-majlis ilmu. Bila sebut majlis ilmu, dia asal daripada perkataan jalasa, iaitu duduk. Bila sebut majlis, tempat duduk, di situ duduknya mendengar dan juga yang menyampaikan. Di situ duduknya guru dan juga orang yang dikatakan anak murid ataupun pendengar. Maksudnya duduk di satu majlis yang sama. Tapi kalau kita tengok online, kita tengok tanyalah ustaz, tanyalah ustazah, kita tengok al-kuliah, ustaz duduk tempat lain, kita duduk tempat lain. Ustaz tengah mengajar dalam TV, kita duduk makan kacang, kita duduk terlentang sebab kita tidak ada berkaitan adab-adab di majlis ilmu dan sebagainya. Dan kadang-kadang program itu dirakam. Ustaz tu sebenarnya duduk tempat lain masa tu, tetapi tetap dapat banyak pahala. Pahala mendengar ilmu, pahala melihat ilmu. Bukan kata tak ada pahala, tetapi dia bukan seumpama kita hadir pada malam ini. Jadi Masya Allah, banyak lelaki ataupun suami, bila dia buat benda tu, dia telefon balik, ustazah terima kasihlah. Kenapa encik? Saya nak tutup dafai saya. Kenapa nak tutup, nak pergi ke mahkamah? Tak ustazah, alhamdulillah banyak perubahan yang berlaku dalam hidup kami. Dah banyak dah isteri dan anak-anak saya berubah ustazah. Saya tanya balik, siapa yang berubah sebenarnya? Betul lah ustazah, yang berubah saya. Saya dah mula jaga solat. Saya lah lama tak pergi masjid, saya pergi masjid. Allah takdirkan saya di masjid ilmu tu, saya duduk tepi orang saleh. Rupanya kalau kita berada di masjid ilmu, jumpa orang saleh, kita akan
berjangkit kesolehan, kita akan berjangkit kebaikan. Dan mungkin ketika itu ada orang-orang baik yang hadir, lalu turunnya rahmat Allah. Orang yang baru nak jadi baik pun dapat sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, "Ustazah, saya tak tahu macam mana nak cerita, tapi rezeki datang daripada sumber yang tak disangka-sangka. Allah lembutkan hati isteri saya, Allah ubah diri saya." Allahu Akbar. Sebab itu umat Islam hari ini lemah kerana dia tak tahu mana jalan yang perlu dia tempuh. Ramai orang dia rasa akan bahagia bila dia pergi jalan-jalan luar negara, bila dia pergi makan sedap-sedap, bila dia sama-sama tengok wayang, bila sama-sama tengok drama. Dia mencari jalan bahagia di jalan-jalan yang sementara, jalan-jalan hiburan, jalan-jalan dunia. Tetapi Allah dah sediakan, siapa yang tempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan bukakan mereka jalan-jalan ke syurga. Dan itu dinamakan taman-taman syurga Allah di muka bumi. Allahu Akbar.